Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah pilih kita penduduk Bukit Setongkol. Ya. Yang dipilih banyak ini sahaja, setongkol sahaja yang dapat datang. Banyak lagi tongkol-tongkol tak dapat datang. Itu dikatakan hamba yang terpilih. Sebab itu buat kerja agama tidak boleh putus asa. Ya, buat kerja agama kita tidak boleh mengalah. Buat kerja agama kita kena banyak sabar. Cuba kita lihat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dia berdakwah dengan umatnya selama 950 tahun. Yang ikut dia cuma 80 orang. Tak ramai, tuan-tuan. Sedikit sahaja. Anaknya yang sulung pun tak ikut dia. Itu pada ketika Nabi Nuh ingin mencapai tangan anaknya yang lemas semasa banjir satu dunia. Maka kata malaikat Jibril, biarkanlah. Allah tidak kehendaki, wahai Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, sebab itu jalan-jalan kepada Islam, jalan-jalan kepada untuk mendapat syurga Allah ni, dia cukup mahal. Dia bukan mudah nak masuk syurga ni, dia bukan senang. Nak masuk syurga ni, dia susah. Sebab itu ulama' bagi tahu, permulaan kamu hidup dekat dunia, bila kamu mati nanti, tengok semasa kamu di alam barzakh. Kalau kamu di alam barzakh, kamu mudah urusan kamu, selesai urusan kamu di alam barzakh, maka mudah dan selesailah urusan kamu di negeri akhirat. Di dalam kubur bukannya sekejap, lama tuan-tuan dalam kubur ni, lama sangat. Satu hari dalam kubur, 1000 tahun di dunia. 2 hari dalam kubur, 2000 tahun di dunia. Ini hadis sahih. Sebab itu, orang yang mati di dalam keadaan khusnul khatimah. Mereka mati di dalam beriman, ditaatkan Allah, mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah, jasadnya tak keput. Bukan orang mati hari Jumaat, dia jasad tak keput. Tuan-tuan jangan salah faham. Sebab itu kena mengaji dalam kitab bab jenazah. Apabila orang itu tak kira dia mati hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Tak kira lah hari apa dia mati pun. Kalau dia mati, dia boleh sebut Allah. Jasadnya tak keput. Sebab itu kena perbanyak sebut nama Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Sebut sampai nangis. Sama juga kalau kita cintakan Nabi, banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau sebut nama Nabi. Tuan-tuan, dengar nama Nabi, sedih tak? Kalau orang cerita Nabi, dengan nama Nabi, dia sedih. Tuan-tuan, sedih sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Nabi ni, tuan-tuan, kalau dia lalu sini, orang tengok Nabi, dia terpegun dengan Nabi. Betul dalam satu riwayat, ni kalam ulama', bukan hadis. Kata ulama', siapa perbanyak sebut nama Nabi, siapa rajin sebut nama Nabi, dia rindukan Nabi. Bila dia nak mati, Nabi datang dalam keadaan kerohaniannya. Nabi datang, dia tengok Nabi. Bila dia nak mati tu, tak sakit sakaratul maut. Tuan-tuan, banyak selawat. Rokok banyak. Berak banyak. Makan banyak. Busuknya orang. Tuan-tuan, tuan-tuan, banyak selawat kat Nabi. Tuan-tuan, tengok dalam semayang tadi kita selawat kat Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab, Assalamu alayya wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Di antara umat yang istimewa, umat Nabi Muhammad. Umat lain bukan tak istimewa. Istimewa juga. Tetapi umat Nabi Muhammad ni dia istimewa.
Nanti bila bangun daripada kubur, dunia kiamat yang mula-mula bangun, umat Nabi Muhammad. Nanti apabila untuk dihisap, umat Nabi Muhammad dulu dihisap. Melalui jabatan sirat, umat Nabi Muhammad juga. Masuk syurga dulu, umat Nabi Muhammad juga. Tuan-tuan, ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi lain, mereka dah sampai depan pintu syurga, mereka melihat dalam keadaan dalam syurga Allah. Rasulullah, dia sampai depan pintu syurga, dia tak melihat dalam syurga Allah. Dia melihat jambatan sirat. Dia melihat umatnya, siapakah di antara umatku yang jatuh di dalam jurang api neraka Allah. Dalam syurga, penduduk 1999 dalam neraka. Seorang sahaja dalam syurga. Jangan duk berangan kita nak ahli syurga. Faham Abang Sadu? Ingat senang nak masuk syurga. Wah. Tadi wirid imam baca tu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Lepas semayang subuh, lepas semayang maghrib, jangan tinggal baca ni 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. 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 Tapi syaratnya, dia jangan berganjak daripada tempat duduk. Dia jangan berubah tempat duduk. Kalau dia duduk tahiyat, tahiyat. Duduk tahiyat awal, tahiyat awal. Ya, maksudnya jangan berganjak. Dah selesai, barulah berganjak. Nabi cakap apa ni? Hadis sahih daripada Imam Bukhari. Siapa baca amalan ni, dia ada kelepasan daripada api neraka Allah. Maksudnya, dia nak masuk syurga ni, Allah dah bagi dia tiket. Tuan-tuan. Tuan-tuan, syurga ni, subhanallah. Tuan-tuan nak masuk syurga? No. Semua orang nak masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga, bodoh lah. Syurga ni tuan-tuan, orang nak pergi masjid, orang pergi masjid nak masuk syurga. Orang tak pergi masjid nak masuk syurga. Orang tutup aurat nak masuk syurga. Orang makan seluar pendek, pun nak masuk syurga. Tapi itulah syurga ni mahal. Baiklah ni baru mukadimah. Habis pukul 12 boleh. Ngaji pun nak mati ya. Tuan-tuan, dalam syurga ni, tak ada kesempatan nak tidur. Tak ada. Kenapa dalam syurga tak ada kesempatan nak tidur? Dalam syurga ni, dia, tuan-tuan buka dalam hadis, aku baca makna Satu kuku penduduk syurga, satu kuku dipotong kukunya oleh seorang bidadari. Satu kuku. Kalau 5 kuku, tuan-tuan fikir mana dah nak tidur? Kalau 10 jari, 20 jari, tuan-tuan, mana dah nak tidur? Abang nah nama aku Pak. Abang nah, mana dah nak tidur, tuan-tuan. Subhanallah, syurga Allah. Syurga Allah, siapa masuk tak nak keluar? Ini syurga Allah. Nak masuk syurga, berbanyak amalan lah. Nak masuk syurga, kena jaga hubungan dengan Allah baik-baik ya. Kena masuk syurga, kena jaga hubungan dengan manusia baik-baik ya. Dengar orang tak boleh nak benci. Dengar orang jangan nak marah. Ustaz cakap jangan nak marah. Faham? Baiklah. Tajuk malam ni dengan tajuknya hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Semasa kita, Allah jadikan kita, Allah cipta kita, semasa kita duduk di alam arwah, Allah tanya kita, 3 kali dia tanya. Alastu bi rabbikum? Diam, kita diam. Alastu bi rabbikum? Allah tanya, kita diam. Alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Nah, semua. Orang kafirnya, Islamnya, munafiknya, fasiknya, sama. Bila lahir mereka hidup dekat dunia, ada yang ikut Islam keseluruhannya, ada yang ikut Islam separuh-separuh, ada yang ikut Islam tapi benci Islam, ada nama Islam ya dalam IFC Islam tapi tak suka dengan Islam, tuan-tuan. Islam, tuan-tuan tahu Islam, alif sim lam alif mim Islam. Islam ni makna menurut akan perintah. Sebab itu tuan-tuan,
apabila kita menerima nasihat, ya, tok guru nasihat kita, ustaz nasihat kita, orang soleh nasihat kita, tuan buka dalam kitab tasawuf. Ulama tasawuf cakap apa? Bila ada orang tegur kamu, bila ada orang nasihat kat kamu, tak kira dah siapa nasihat pun, walaupun budak, walaupun kanak-kanak sekalipun, itu tanda Allah menegur kamu. Tuan, ni kitab tasawuf. Betul bila orang nasihat kita, walaupun orang kafir dia pun. Haji, serban pakai, tapi isap rokok banyak kuat. Ni Allah hantar orang kafir. Dia hantar orang kafir, tegur kita. Walaupun kita ni tuan-tuan, ya, walaupun pendapat isap rokok ni dia banyak pendapat. Ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan ya, tengok pada kaedah. Tuan-tuan, ya, sebab itu ulama bagi tahu dah. Tuan-tuan buka solat 4 mazhab. Buka 4 mazhab. Orang ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka buat hukum, mereka tak gaduh. Ya, pendapat imam ni lain, pendapat imam ni lain, pendapat imam ni lain, pendapat imam ni lain. Mereka kalau orang Perak kata mereka tak bertolak. Faham ya? Tapi aku tak cerita pasal rokok, tuan-tuan, ya. Coming soon. Itu pun kalau dijemput lagi, ya. Sebelum aku nak cerita buat tentang Islam, ya, hidup Islam, mati Islam, aku ingat pesan tok guru aku. Tapi tok guru aku dah tak ada lah. Tok guru aku 18 orang. Ya, tapi kalau Imam Asy-Syafi'i tak silap aku 7,000. Tuan-tuan. Ya. Lepas tu ngaji ni kena banyak guru. Ya. Imam Syafi'i ada guru seorang perempuan. Aku lupa namanya. Tak silap aku sepupu dia, tak silap. Tu pada ketika dia wafat, Imam Syafi'i wafat. Orang pikul jenazah Imam Syafi'i ni pikul. Yang pikul jenazah Imam Syafi'i, yang mengiringi jenazah Imam Syafi'i ni bukannya ratusan, ribuan. Ya. Puluhan, ratusan, banyak ya, dalam kitab. Itu yang dia lalu depan guru, rumah guru perempuan. Kata guru dia, berhenti. Tolong berhenti. Tolong bawa masuk jenazah Imam Asy-Syafi'i, jenazah Ahmad bin Idris. Nama Imam Syafi'i Ahmad bin Idris. Masuk dalam rumah aku. Aku nak semayangkan jenazah ke atasnya. Maka orang tanya, kenapa? Sebab di antara anak murid aku yang mengekalkan wudu adalah Ahmad bin Idris. Imam Syafi'i ni wudu sentiasa. Dia tak pernah tak ada wudu. Ni Imam Syafi'i. Kalau buka dalam hadis buat berwudu, at-tuhuru miftahu solat. Kesucian kunci bagi sembahyang. Sebab itu kalau kita tidur, dalam keadaan kita tidur, ya, tidur bersandar. Ya, ada ustaz kata batal wudu. Sebenarnya tuan buka dalam bab tentang kitab berwudu, kita tidur bersandar, wudu tak batal. Yang kata batal ni bila kursi itu menyerupai orang baring. Kalau kursi itu tidak menyerupai orang baring seperti tidur, ya, maka tak batal wudu. Ni kena mengaji ya. Lepas tu ulama ni pendapat ulama dia banyak. Kita ambil pendapat yang paling kuat. Macam tu. Jangan ambil yang ringan-ringan. Jangan ambil yang kuat-kuat. Aku ingat ni pesanan tok guru aku. Dia kata apa? Menuntut ilmu ni ibarat kamu berjumpa dengan seorang doktor. Tengok kepada penyakit kamu. Kalau kamu sesama, doktor akan bagi ubat untuk sesama. Kalau kamu demam, doktor akan bagi ubat demam. Kalau kamu kencing manis, doktor akan bagi ubat kencing manis. Dia tak akan bagi ubat demam. Kalau kencing manis kamu banyak, teruk sangat sampai dah luka, memang tak boleh dengan ubat, doktor akan potong kaki kamu. Sebab itu bila kita mengaji, kita belajar, ingat sepotong hadis, ad-dinu nasihah. Agama ni dia nasihat. Agama ni dia ubat. Lepas itu bila kita belajar, tuan-tuan, ya, tengok pada penyakit kita. Kalau penyakit kita sedikit sahaja, maka bila kita belajar, dia punya sentak tu tak kuat. Kalau kita belajar untuk guru, kuat sentak lah. Tu tanda penyakit kita tu kuat. Tuan-tuan jangan marah kat aku. Bila kitab tasawuf kata macam tu. Bila kita belajar untuk guru, telinga panas. Siapa panggil ustaz ni? Sakit telinga. Ni ustaz busuk punya orang. Dia kata ustaz busuk punya orang. Itu tanda kita banyak dosa telinga. Tuan-tuan suruh sendiri ya. Start kereta je. Dah pasang lagu lah. Rozana kau gadis idamanku. Ni aku tak pernah menyanyi. Start kereta nyanyi. Nanti balik rumah nyanyi. Nanti telefon nyanyi.
Ya? Ni dia kalau nyanyi ni, lagu ni Al-Sadukum, dia dosa kecil. Dia akan jatuh dosa besar bila kita mengekali. Itu faham? Ya? Mengekali. Dia dosa kecil, bila dia mengekali, dia menjadi dosa besar. Sebab itu, bila kita berwudu, gugurlah dosa-dosa kecil. Tapi yang kata gugur itu, iaitu wudu yang sempurna. Aku dah faham? Ya? Sebab itu kita nak solat, Nabi suruh kita berwudu. Kenapa Nabi suruh kita berwudu? Agar kita bertaubat, anggota tubuh kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita nak menghadap Allah ni, kita kena bersih sungguh-sungguh. Baiklah, bagus Ustaz. Islam, ya, ada manusia ni namanya Islam. Dia lahir dekat dunia, mak bapaknya Islam, ya. Dia mati pun Islam. Sebab itu tuan-tuan nak mati dalam beriman ni, jangan lupa beramal, baca amalan-amalan untuk mati dalam husnul khatimah. Ya, lepas sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang fardu subuh, apa yang Nabi beritahu kita buat, faham? Ya. Tu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Bukan susah pun, sama juga selawat. Selawat tuan-tuan paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek, Ya. Kalau selawat lepas sembahyang fardu subuh, tuan-tuan baca 100 kali. Bukan susah pun, ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Telefon bunyi, buyar. Bini telefon lantak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia telefon buka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Tuan-tuan baca 100 kali. Lepas sembahyang fardu subuh, ni hadis sahih. Tuan-tuan, Allah mengabulkan 100 hajat. 30 dekat dunia, 70 kat negeri akhirat. Nabi cakap dah, siapa sebut nama aku 100 kali. Tu orang kan dulu, lepas main subuh, dia tak balik. Dia ada amalan-amalannya. Tuan-tuan, tu orang dulu, wafatnya macam mana, meninggal macam mana. Meninggal tengah berwudu. Meninggal tengok baru ni di Kedah. Khatib, imam, meninggal tengah baca khutbah. Tuan-tuan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Jatuh, mati. Allahu Rabbi. Kalau tengah isyak rokok, mampus. Ni hadis sahih. Hadis sahih. Nabi cakap apa? Sesiapa hidupnya dekat dunia, tengok apa yang dia suka. Kalau dia suka pergi masjid, pergi menuntut ilmu, tolong ulama, dekat dengan ulama, matinya tengah dekat ulama, tengah pergi masjid. Siapa hidupnya suka rokok je, nanti mati tengah, isap rokok. Bukan masa matinya je, nanti bangun daripada kubur pun, tengok dalam keadaan matinya. Kalau mati tengah baca khutbah, nanti bangun daripada kubur, tengah baca khutbah. Mati tengah isap rokok, bangun daripada kubur, tengah isap rokok. Kawan tanya, oi, beli rokok kat mana? Nabi, dia sidik, dia bukan kazi. Dia benar. Nabi cakap apa? Akhir zaman akan berlaku zaman fitnah. Nabi cakap 1400 tahun yang lalu. Benar dah. Tuan-tuan tengok sendiri. Fitnah berluasa. Paling yang bahaya sekarang, fitnah iman. Tuan-tuan. Nabi dia sidik, dia bukan kazib. Nabi ni kasyaf. Tuan-tuan, dia kasyaf. Sama sahabat-sahabat Nabi semua kasyaf. Kalau Sayyidina Ali ni, dia punya karamah, dia boleh bercakap dengan mayat dalam kubur. Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ni, dia punya karamah, dia kalau membaca khutbah, suaranya boleh sampai di Kuala Terengganu. Ya? Kalau Sayyidina Abu Bakar, karamahnya, orang datang rumahnya, dia ada buah tamar 2 biji. Tapi boleh dimakan puluhan orang. Faham ya? Ini kelebihan sahabat-sahabat. Kita karamah kita, makan tak kenyang-kenyang. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Puasa sebulan. Raya sebulan. Nabi tak suruh raya sebulan. Tuan-tuan fikir ya. Makan. Itu masa usah sekarang. Perut besar-besar. Tahu perut aku besar. Anak murid tu bagi makan tak habis.
Orang ustaz dulu, tok guru dulu, kukuh-kukuh. Kukuh. Tuan tengok kita tok guru. Semua kukuh. Malam sembahyang tahajud. Allah. Dua puasa Senin Khamis. Cakap tak banyak. Tok guru dulu cakap tak banyak. Aku dulu masa mengaji tok guru aku. Belajar hadis. Belajar kitab sirah. Belajar nahwu syarab. Belajar apa? Dah belajar. Tanya. Dia tak jawab. Kau cari senari. Itu yang mutalaah rajin. Sebab itu siapa banyak makan. Mata ni tak suka tengok kitab. Tuan buka dalam kitab tasawuf. Siapa banyak makan. Dia menguatkan syahwat. Sebab itu kita suka makan ubat kuat. Ubat banyak makan. Siapa banyak makan, tuan-tuan, dia malas nak bangun malam. Cuba kita tengok tuan-tuan pada bulan Ramadan. Kita kurang makan. Kita rajin baca Quran. Rajin tahmid. Rajin sedekah. Pada bulan Ramadan, setiap malam duduk semayang, tahajud. Allah. Masjid Surah pada bulan Ramadan. Subhanallah. Hebat. Tok siap tak kunci, lambat kunci. Bulan lain tok siap kunci, lambat keluar tak kunci dalam masjid lah. Ni masuk tentang Islam. Dah 16 minit, tuan-tuan. Lama, sejam berhenti. Kita pun dah lama sejam. Sebab pembayaran sejam ni. Tuan-tuan, aku ceramah tak ada langsung niat pasal duit, tuan-tuan. Itu kadang orang telefon aku, ustaz, nak ceramah panggil ustaz, nak bayar berapa, kena sekati lah. Nak bagi-bagi lah. Tak nak bagi udah lah. Elok bagi. Tuan-tuan nak bagi berapa, bagi lah. Tak nak bagi udah lah. Buka lah dalam sejarah Nabi. Nabi berdakwah. Mana ada Nabi menetapkan bayaran? Tak ada. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Dia buat kerja agama, tidak menetapkan bayaran. Tuan-tuan buka sejarah Imam Ahmad. Imam Hanbali kena penjara 17 tahun. Imam Syafi'i kena rantai, bawa di rumah khalifah. Tuan-tuan, ya. Imam Sayuti dihalau daripada negeri, rupanya buang daerah ni bukan zaman sekarang, zaman dulu ada. Tuan-tuan. Orang perempuan duk cantik-cantik muka, dia tak timun malam. Zaman Nabi ada dah. Dengar ni orang perempuan. Zaman Nabi ada dah. Duk cantik-cantik, duk muka bagi mengelupah. Zaman Nabi ada dah. Kita buat ni ketinggalan zaman. Orang perempuan dah pakai gelang-gelang besar. Kadang tipu tu, Zulian. Korea. Dia pakai pada waktu hari raya dia pakai. Menyalam ke orang. Zaman Nabi ada dah. Orang pakai gelang besar-besar. Zaman Nabi ada dah. Tu seorang wanita jumpa Nabi, dia kata apa? Wahai perempuan, barang kemas kau pakai ni, aku nak tanya dengan kau. Engkau dah mengeluarkan zakat ke belum? Kata dia, belum lagi wahai bagi dia. Kalau belum, tunaikan zakat. Dia buka barang kemas, dia bagi ke Nabi tu. Nabi cakap apa? Perempuan-perempuan yang pakai barang kemas, pakai gelang, pakai rantai, pakai cincin, apabila dia tidak menunaikan zakat emasnya, apabila cukup masanya, cukup nisabnya, cukup haulnya, dia akan dipakaikan barang-barang kemas api neraka Allah. Itu satu. Yang keduanya, apabila dia pakai barang kemas bukan untuk suaminya, untuk perempuan yang lain, tabarrush, atau untuk lelaki yang haram baginya, maka dia akan dipakaikan barang-barang kemas api neraka Allah. Tuan-tuan tengok senang ya? Baiklah, masuk tentang Islam. Islam, alif adalah Allah. Tu tadi aku pergi rumah seorang sahabat. Nama pelik kereta dah aku ingat lagi sampai sekarang. 3, 7, 1, 9. Nombor pelik kereta semua sama. Aku tanya, kenapa nama pelik kereta semua sama? Itulah Ustaz. Pada satu hari, orang gila datang ke rumah saya. Dia bagi tahu dengan saya hari itu baru saya tahu. Saya pun tak tahu, saya main taruh je nombor. Tuan-tuan jangan ambil nombor buat beli nombor ekor. Tidak ambil tulis. 3719. Kang kena ni ustaz cakap pasal kena ni. Kalau cari orang ni ada satu tempat berlaku. Sujud-sujud nombor ekor jatuh. Duk kejar nombor ekor. Tolak dia kipeh. Kereta tak mana. Orang gila ni cakap apa? 3 adalah 3 tanah suci. Tanah haram. 3 tanah suci ya. Masjidil Aqsa, Palestin Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah. Orang gila cakap. 7 adalah pusingan tawaf.
Satu adalah Allah. 9 adalah wali songo. Lepas itu belah. Orang gila tu belah. Kalau tuan pelik kereta dia tak faham juga. Tak tahu apa. Nampak? Orang gila tu dia katakan Allah menghantar orang gila yang memperingatkan kita. Wah. Tu tempat kami ada orang gila 6 orang, tuan-tuan. Sekolah aku ada orang gila. Wah. Bapa aku dulu dia bela orang gila 12 orang, sekarang tinggal 6 orang. Malam-malam kadang dengar orang gila. Orang gila zikir. Lahu illahu lahu illahu. Kalau lalu tu 5 orang, tahajud. Tahajud. Ustaz jangan tidur ya, busuknya orang. Orang gila kan? Itu kelebihan orang gila. Siapa jaga orang gila, hidupnya berkat. Siapa jaga kanak-kanak, hidupnya berkat. Siapa jaga anak yatim, hidupnya berkat. Sebab mereka ni tak ada dosa. Jumpa orang gila, bang, tolong doakan saya boleh? Doa yang baik-baik tu, jangan doa tak baik. Ya Allah, panjangkan umur. Pulang main bulan. Pergi haji. Dapat pergi haji. Duit banyak. Dia bertukar sport. Aja. Dapat pergi haji. Nanti dapat pergi haji. Tempat aku tahu seorang orang gila. Dia suka doa kan. Benda-benda baik. Tapi dia dah doa. Bagi duit. Dah doa dengan terima kasih. Okey. Tu busuk punya orang. Bila Islam. Alif adalah Allah. Siapa rindu Allah. Siapa sayang Allah. Siapa kasih Allah. Mulutnya selalu sebut kalam Allah. Tu yang satu zikir ni, siapa beramal dengan zikir ni, Allah buka hijab-hijab. Lahu illahu, 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 lahu illahu. Allah buka hijab. Jadi pada satu hari, tuan-tuan boleh dengar batu berzikir. Pergi masuk hutan, boleh dengar pokok berzikir. Amal lah. Permulaan, buat 300 tu. Nanti naik 1,000. Lepas tu naik 3,000 amalan. Siapa beramal zikir ni, dia jadi orang berani. Buat kerja agama, tak takut. Malam-malam bangun, tak takut. Ni tak ada, malam nak bangun kencing, duk suruh bini, kawan tu. Penakut, busuk punya orang. Padahal umur 70 lah. Tuan-tuan. Tapi memang jin ni, dia akan cari jalan nak rosakkan kita punya akidah. Syaitan ni juga. Lepas tu jangan takut dengan syaitan. Jangan takut. Syaitan ni dia paling takut, iaitu orang soleh. Siapa orang soleh, orang yang takut ke Allah, dekat dengan Allah, rindukan Allah, suka baca Quran, suka berzikir, suka berselawat ke atas Nabi, syaitan takut orang ni. Kita, syaitan tak takut. Kawan kita. Malam-malam belum tidur tengok Facebook. Besar punggung. Tuan-tuan, kalau umur macam kita ni, kalau dah 40 ke atas, seboleh-boleh tentang keduniaan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Seboleh-boleh tentang keduniaan ni, kita kena kurang-kurangan. Tengok TV pun seboleh-boleh kurangan. Main Facebook pun seboleh-boleh kurang. Kalau tengok ceramah tak apa lah. Bila umur 40 ke atas ni, dia dah dekat dengan mati. Dah dekat dengan mati lah. Tunggu masa. Contoh tu yang aku jumpa seorang datuk. Aku ada seorang anak murid. Aku tak anggap dia anak murid. Aku anggap macam bapak aku. Sebab dia dulu belajar orang bapak aku. Dia orang hebat. Sebelum dia pencin, dia orang hebat. Bukan calon-calon orang. Bila dia dapat gelaran datuk, umur dia sekarang dah 60. Dia cakap dengan aku apa? Ustaz, kalau umur saya macam umur Nabi, 63 tahun, satu pendapat mengatakan 63, atau pendapat mengatakan 64. Kalau umur saya macam umur Nabi, saya hidup lagi 3 tahun je Ustaz. Saya takutlah Ustaz, macam mana saya ni, masa saya muda-muda, saya jauh dengan Allah. Saya banyak buat benda-benda yang lara. Kalau saya mati ni macam mana Ustaz? Tapi untung dia banyak kawan dengan ulama. Rumah dia tuan-tuan, rumah dia siapa tak pernah tak datang. Habib Omar, tok guru tu, tok guru almarhum ni Aziz Nikmat, tok guru ayah Cik Allahu Rabbi. Almarhum tok guru Sa'ali Majlis Allah, almarhum tok guru Datuk Harun Hasan Din, Harun Din, semua orang hebat-hebat datang rumah dia jamu makan.
Lepas tu rumah tuan-tuan, kena bawa Tok Guru datang rumah. Dengan Tok Guru, subhanallah. Tok Guru ni dia adalah pewaris Nabi. Ulama ni, kena sayang dengan ulama. Siapa duduk dalam kampung, contoh Bukit Setongkol. Dalam kampung Bukit Setongkol ni, ada ulama. Nanti dekat negeri akhirat, ulama ni akan memberi syafaat ahli Koreahnya. Tapi 70 orang saja. YB tak? Ulama. Tak salah nak jadi YB, jadi ya. Tak salah. Tapi bila dah jadi YB, kuat dengan agama. Jadi ketua ni susah. Bukan YB je. Jadi bapak pun susah. Sebab itu dalam kitab menyebutkan, dalam hadis menyebutkan, orang lelaki paling lambat masuk syurga. Paling lambat. Dengar ni Abang Sadu. Isteri, anak dah masuk syurga 500 tahun. Bapak ni tak masuk ni. Tak masuk ni. Ayah, baby kat sini tak masuk ni. Ayah kata, kenapa baby lambat masuk? Itulah hari raya beli langsia yang tak selesai. Hutang tak bayar lagi. Mampu tuan-tuan. Main tuan-tuan. Kita hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, kena selesaikan. Kalau kita hutang dengan orang ni, kita tak jumpa pula nak bayar hutang dia, cari warisnya. Kalau warisnya tak jumpa, kata ulama nak buat macam mana? Kalau kita jenis orang yang tidak ada harta, kita perbanyak baca Al-Quran, niatkan untuknya. Kalau kita jenis ada harta, kita sedekah pada jalan Allah, niatkan untuk kita membayar hutang untuknya. Nanti Allah selesaikan urusan kita kat negeri akhirat. Sebab Allah ni dia maha penyayang, dia maha pengasih. Dia sayang kat kita, cuma kita tak sayang kat Allah. Allah ingat kat kita, kita tak ingat kat Allah. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita sebelum nak mati, Allah ingatkan kita. Dia ingat tak mana? Dia bagi kita sakit. Itu dalam hadis kursi, apabila orang itu mendapat sakit, itu tanda Allah sayang kat dia. Apabila Allah nak ambil nyawanya, sebelum nak ambil nyawa, Allah bagi dia sakit. Supaya apa? Bila dia sakit, sebelum dia mati, nanti bila nak sakaratul maut, Allah ringankan kesakitannya. Bila boleh dapat kencing manis, jangan merungut. Dapat kencing manis, alhamdulillah. Tapi doa minta kencing manis tak boleh, haram. Ni semua ada kencing manis. Darah tinggi, kencing manis, sakit gaut. Tu datang masjid, tersengkuk-sengkuk dalam masjid. Tapi kalau nampak perempuan, segur. Lepas tu perempuan ni bahaya. Tempat masjid tuan-tuan bagus, perempuan di atas. Dia jauh, dia punya godokan cabaran dia jauh. Kalau dia duduk kat bawah, dia dengar perempuan sembang. You tinggi mana? You datang siapa? Duduk tepi itu semayang. Allah. Sedap suara sapu. Ya, mami orang perempuan, tuan-tuan. Jalan tak larat. Itu yang aku ceramah satu tempat. Orang ni jumpa aku, dia jalan mengesut-ngesut. Ustaz, nanti jangan balik dulu. Kenapa Haji? Umur 72. Ustaz ada ayat, saya suka kat janda tu. Oh, ayat untuk apa? Yelah, saya suka kat janda tu. Mana tahu saya beramal ayat ni, dia suka kat saya. Oh, orang lelaki ni tuan-tuan. Jalan tak larat. Kena stroke lah sebelah ni pun. Nampak perempuan, hilang stroke ni. Itu dalam syurga, Allah bagi kita perempuan. Tuan-tuan, Allah bagi kita perempuan. Satu bilik 70 bidadari. Demikian. Allah bagi kenderaan seekor kuda. Kuda ni bersayap disalut daripada delima syurga Allah. Naik, terbanglah ke mana kita nak pergi. Satu tingkatan, satu penerbangan, subhanallah, nak cerita tentang syurga Allah. Betul dekat dunia kita sakit, alhamdulillah. Kita sihat, alhamdulillah. Ada duit, alhamdulillah. Tak ada duit, alhamdulillah. Bini ada, alhamdulillah. Bini lari, alhamdulillah. Ini bini lari, duk ngadu kat Facebook.
Bini ai larilah. Tolong ai lah. Tolong komen boleh. Bini lari kahwin lagi. Wah. Kan susah benar. Belajar tauhid. Takdir mu'allak. Takdir mubram. Ada satu selawat. Allahumma inni a'udzuka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana 'arshillahil azim wa qamat bihi 'alimallahil azim. An tusalli 'ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa 'ala ali nabiyillahil azim bi qadri 'azamati dzatillahil azim. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmillahil azim. Salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li hakika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi misla dzalika جمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ni selawat azamiyah. Bini tu lari dia balik. Sebab bini aku semua tak lari. Tuan-tuan. Aku ceramah je garang, kat rumah tak garang tuan. Aku panggil bini, ayah, mana air? Aku kat rumah romantik. Dengan anak aku umur 20 lebih, umur 29, aku peluk anak aku. Peluk. Ingat tu, semayang jaga. Jangan tak semayang. Jaga bini kau baik-baik. Dengan bini jangan garang. Ya. Bini kau garang, kau garang. Bini garang. Bini garang, tak apa. Allah nak uji kau. Jangan bini kau garang, kau marah kat dia. Tuan-tuan. Itu dalam rumah tangga, suami yang kena paling banyak sabar. Sabarlah macam ni, sabar. Tuan-tuan sabar kan? Sabar, duduk relax, sabar. Tangan duk masuk dalam kain, pegang telur. Sabar. Macam tu lah kat rumah kena banyak sabar. Bini marah ke, bini apa, dia kadang merajuk, kadang tak mau cakap. Tuan sabar. Dia dalam rumah tangga ni, dia punya ibunya suaminya. Sebab itu Nabi cakap dah. Ulama' cakap dah. Bukan Nabi cakap. Ulama' bagi tahu dah. Dalam rumah, suami kena cakap satu benda. Kena cakap satu benda. Satu benda jangan cakap. Satu benda boleh cakap. Satu benda yang tak boleh cakap, jangan cakap. Talak. Talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis, talak mabuk, tak mabuk. Belajar buat talak. Talak kabir, talak yang paling besar. Contoh, aku dengan Haji nikah. Ni perempuan lah. Kalau betul-betul lelaki, aku pun tak nak. Nikah. Bila aku nikah dengan Haji, Haji perempuan, Hajah, bukan Haji, Hajah. Belum disentuh lagi. Belum bersetubuh lagi. Maka, cerai. Bila jatuh talak, tak boleh rujuk. Ni talak kabir. Dia, maksudnya, dia kena nikah ni. Ni talak kabir. Kalau orang kita panggil, janda berhias. Talak kinayah ni, dia cakap di mulut. Abang benci dengan kau. Abang tak suka dengan kau. Sikit-sikit dengan kau. Sikit dengan kau. Busuk punya orang. Tapi dalam hati tak ada apa-apa. Kalau dalam hati, niat nak cerai. Ini talak kinayah. Hati-hati ya. Kalau mainan suara, mainan bisikan, kalau tak jadi, cerai. Dia cerai. Itu tak jatuh lagi. Sebab itu adalah bisikan. Sebab itu nak nikah. Sebelum nak nikah, kena mengaji. Ini tak ada. Tengok perempuan punggung besar. Boleh buat bini. Nak nikah, kena belajar buat darah haid. Nak nikah, kena belajar buat darah nifas. Tuan-tuan. Bukan main nikah. Betul orang-orang dulu, bila nak menerima menantu, menantunya boleh jadi imam sembahyang jenazah. Menantunya boleh buat tahlil arwah. Menantunya boleh baca doa selamat. Orang dulu. Orang sekarang datang kerja apa? Pegawai. Naik kereta apa? BMW. Ingat, satu je pakcik minta. Belum jadi bapak mentua, baru bakal. Setiap bulan jangan lupa bagi pakcik 500. Buat CMB klik. Orang sekarang ni duit. Nanti mati. Duit. Mati. Itu berlaku di satu tempat. Orang perempuan ni nak mati lah. Dia kata,
Haut. Haut. Menantunya, anaknya, jenis tak tahu agama. Neneknya nak mati. Dia buat apa tuan-tuan? Ni bukan cerita dongeng. Cerita betul. Tapi aku tak cerita tempat mana, kampung mana, negeri mana nanti aib. Faham? Ya? Anak duk bawa air Coca-Cola. Minum anak Coca-Cola ni. Bodoh punya anak. Nenek nak mati. Ahli keluarga dia tengok TV. Cerita James Bond. Bila dia nak mati, dia kata apa? Duit aku mana? Duit aku mana? Duit. 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 Sampai mati. Duit. Ni bahaya. Betul Nabi cakap. Siapa hidupnya suka dengan duit, nanti mati sebut duit. Siapa hidupnya suka handphone aja, nanti mati tengah main handphone. Sekarang ni kan ada game yang baru, PUBG. Orang masjid pun main PUBG. Orang masjid Stone Cold main dengan masjid belacan. Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Tu belakang tiang. Tembak, 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 tembak. Tengok orang Yahudi, orang kafir dia jahat. Dia nak melalaikan kita agar kita jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah. Lupa baca Quran. Lupa salawat. Lupa tasbih. Lupa berzikir. Dia hantar-hantarnya permainan yang melalaikan. Di Palestin, di tanah Arab, di tempat-tempat yang lain, orang Islam dibunuh. Dibelah dada. Dibakar. Tuan-tuan, perempuan dirogol. Tuan-tuan, rogol. Dekat negeri kita ni, dihantar dengan game ni. Kita lalai ya. Sebab itu masjid, orang tak ada. Mana ada orang? Sebab maghrib, mana ada orang? Tengok semayang tadi, 2 sop Tuan-tuan, takkan masjid Stone Cold orangnya 2 sop? Tuan-tuan. Sebab apa? Maghrib, duk tengok TV. Tengok TV. Ni jahatnya orang kafir, faham? Azan ke? Terus, tuan-tuan. Kita demokrasi. Azan sunat. Kuliah fardu ain wajib. Terpulang lah nak azan boleh. Terus. Sebab ada satu tempat tu, dia marah kat ustaz. Ustaz tu ceramah. Ceramah tengah baca kalam Nabi. Tiba bunyi. Tit. 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 Datang muazzin. Ustaz. Ceramah berhenti Jangan ceramah dah. Masuk isyak ni nak azan. Engkau nak azan. Kalau tak ada ilmu azan, kau tak boleh azan. Aku tanya engkau. Di antara syarat nak jadi muazzin ni apa? Kau suka lah nak azan-azan Betul. Nak jadi muazzin ni kena pertama Islam. Betul orang gila tak sah jadi muazzin. Kanak-kanak yang belum memayis tak sah jadi muazzin. Nak azan ni dua orang tak boleh azan. Contoh aku azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas itu seorang ni azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sah. Azan baring boleh? Nanti kan esok subuh. Muazzin azan baring. As-salatu khairun minan naum. Mari. Tak haram boleh. Azan tu baring. Makruh. Tiba-tiba tak mengaji. Haram jadah muazzin ni. Tak pernah orang buat baring, dia tak boleh berdiri pada ketika itu dia berdiri jatuh. Bolehlah baring. Jangan suka dia kata haram Nanti kan tiba-tiba isyak imam yang Allahu Akbar. Isyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Habis baca-baca tu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tak ikut lah. Ni sesat. Sesat ni. Imam ni balik Mekah sesat. Terus jadi sesat imam. Sah tak angkat tangan sah. Angkat tangan ni. Sunat je. Kalau bagi mazhab Imam Maliki, dia tak angkat tangan. Faham ya? Kalau Maliki, kalau dia tahiyat, dia goyang. Tiba-tiba letak kain ni, jatuh. At-tahiyat.
Betul. Nanti orang viral dah. Wah, apa? Dia bukan sengaja pun, kain dah jatuh, faham? Dia orang tak mengaji, faham? Dia tu kena mengaji. Bila kita mengaji, dia faham. Tak ada nak bergaduh-gaduh, faham? Macam pakai serban. Mampu pakai serban. Tak mampu, letak sini. Tak mampu letak sini, orang tolak jadi imam kan mati kan? Ambil kain serban, ikat dalam baju, ikat perut. Nabi pakai serban 5. Faham? 5 serban Nabi ni. Dekat perut sentiasa ikat batu. Nabi. Nabi tu, di antara manusia yang paling kaya Nabi lah. Kalau dia doa, Bukit Uhud jadi meh. Tapi dia tak nak. Itu yang sahabat tanya, wahai baginda, kau tengoklah Raja Rom. Kau tengoklah orang Rom. Kau tengoklah orang kafir Quraisy. Mereka hidup semua hebat-hebat. Kenapa kau tak minta dengan Allah supaya kau hidup macam mereka? Kau tidur di pelepah tamar. Kau seorang Nabi. Seorang utusan Allah yang maha hebat. Namun kau ada dalam solat. Kata Nabi apa? Doa itu aku tak guna sekarang. Doa itu nanti aku guna semasa di padang mahsyar. Doa itu aku guna untuk umatku. Nabi sayang kita. Tuan-tuan tengok lebat korban. Korban, kita semua dah korban lah. Nabi dah korban untuk kita dah. Faham? Tu Nabi sayang kita. Faham? Tapi ingatlah walaupun Nabi dah korban untuk kita, jangan tak nak berkorban pula. Faham? Duk makan daging korban orang. Sama juga tengok nanti. Tuan-tuan tengok nanti masa hari raya korban. Penuh orang datang. Dia bukan datang nak meraih ke rumah Allah, nak ambil daging korban. Kalau tempat aku tuan-tuan, kita orang kenal. Ni pernah datang sembahyang Jumaat. Ni pernah datang mengaji tak apa. Bila tak pernah datang tu, kau apa ni? Orang mana ni? Kampung sebelah. Kau tak pernah datang mengaji tempat masjid kami? Kau tak sambil daging, kau ambil taik je. Daging korban ni tuan-tuan, walaupun orang itu dia tak rajin, tak suka pergi rumah Allah pun tak pergi, tak suka menuntut ilmu, bila dia dimakan oleh orang yang tak suka datang rumah Allah, tak suka menuntut ilmu Allah, jauh dengan ulama, daging korban ni menangis. Nangis dia, tuan-tuan. Itu belajar kitab tasawuf. Itu ulama-ulama tasawuf ni, dia kalau lembu korban, kambing akikah, kalau orang hantar, dia tanya. Ini lembu korban ni, bela punya ke, duduk dalam kandang ke, duduk kampung-kampung ni. Kalau kampung punya duduk makan tanam orang, duk makan pucuk paku orang, aku tak mau. Ni orang tasawuf. Faham? Kita bukan tasawuf. Kita tasawuf. Semua kita kanduk je. Baiklah, tadi alif Islam. Alif adalah Allah. Allah. Tuan kena banyak sebut kalau Allah. Faham? Tu aku dulu berbayah dengan guru aku. Tu zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam masa 1 bulan, kau kena habiskan 50,000. Habis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Kadang kawan tanya, Syekh, malam ni siapa nak belajar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Habis kena habis Ni berbayah. Bila berjemaah dia berjanji. Sama juga bila kita nikah. Kita pegang tangan wali. Aku berjanji menjaga seorang wanita ni. Aku akan berjanji akan menjaga seorang wanita yang pelik dalam dunia ni. Jaga. Kena jaga betul perempuan ni. Benda haramnya, benda makruhnya, benda harusnya, benda sunatnya. Dia kena jaga wanita. Aku berjanji aku takkan pukul wanita ni. Tengok zaman sekarang dunia nak kiamat. Guru tak boleh pukul murid. Orang dulu belajar. Tuan-tuan sendiri ingatlah masa kita belajar dulu macam mana. Aku dulu belajar tangan ni berdarah kena pukul di batang ubi. Sebab tak dapat hafal nahwu sarau. Huwa humahum. Huwa humahum. Hiya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Doraba, doraba, dorabu, dorabat. Tak dapat. Pah. Ngadu ke bapak. Bah, kena pukul. Bapak bagi lagi. Pah. Entah. Tuan-tuan buka dalam bab solat. Nabi cakap apa? Bila anak kamu umur 7 tahun. Wajib kamu cakap dengan anak kamu. Suruh dia semayang. Tapi kanak-kanak itu tak wajib solat. Sebab belum akil balik. Belum cukup umur.
7 tahun. Bila 10 tahun dia tak mau solat, Nabi suruh pukul anak kita dengan besar ni rotan. Tapi cara pukul macam mana? Faham? Bukan Allahu Akbar. Ni bodoh. Faham? Pukul kat mana? Tapak kaki. Bukan tumbuk. Tok baru ni dekat mana? Bapak nak minta duit, nak beli top up. Anak tak bagi, bapak tumbuk anak. Bapak dah main game, nak beli top up, dia tak cukup. Tu bahaya tuan-tuan. Bila dah tua-tua macam ni tak semayang. Hati-hati lah. Nanti kalau keluar daripada kubur, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tukar jadi babi. Ni hadis sahih. Itu di antara binatang tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Babi, anjing, ular. Kalau malam-malam tuan-tuan balik, daripada anjing tunggu tu berjalan. Tu punya rezek. Anjing tu hitam, tengah ni putih. Tu iblis. Hati-hati lah. Kalau anjing menyalak, tuan-tuan jangan lari. Baca. Wassalamualaikum ya kitmir. Assalamualaikum ya kitmir. Baca 3 kali, ini buat 12 kali. Dia menyalak, dia garang macam mana, dia terus. Lagi tuan-tuan baca. Salah baca. Ini tentera Islam. Dia membaca, itu anjing Ashabul Kahfi tu, Kitmir tu. Di ini dikatakan ayat pukau anjing. Aku ayat pukau banyak kan. Pasal aku ceramah, aku boleh memukau tuan-tuan. Tuan-tuan dengar aku ceramah terpegun. Tu aku pukau. Ada ayat dia. Ada ayat-ayat. Tok guru ni banyak amalan. Tapi dia tak boleh bagi. Bagi mampu. Ada satu ayat ni, tok guru bagi kat aku. Amalan ni, dalam 6 ringgit korang kami, 3 orang je aku bagi. Ini kalau kau tumbuk lembu, tumpang lembu. Amalan ni kau buat lepas mayang. Kau genggam tangan, kau baca. Mana boleh bagi. Nanti tu tumbuk aku, tumbang tu. Amalan ni. Orang yang dia sabar. Tak sabar tak boleh. Tak boleh bagi. Tok guru ni banyak amalan. Tapi yang menumbangnya adalah Allah. Jangan salah faham tu. Betul kena belajar tauhid. Faham? Macam aku ceramah ni dah. Aku ceramah. Betul bila kita buat kerja agama, jangan takut selain Allah. Janganlah kita nak takut Allah sahaja. Baiklah. Pertama, alif adalah Allah. Kedua, sim. Sim selamat. Betul Islam ni maknanya menurut akan perintah. Ini makna Islam, tuan-tuan. Selamatlah. Selamat dekat dunia, selamat dekat negeri akhirat. Orang yang boleh masuk syurga ni, orang yang selamat je. Orang yang selamat je. Betul kalau ada satu doa. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah. Min kulli bala'i wal waba. Minta selamat daripada balak dan wabak. Jadi kalau tuan-tuan nak musafir, ataupun nak dihindar daripada benda-benda tak baik, jangan lupa baca doa doa Ibrahim Adham. Doa ni Nabi Ibrahim Adham dia baca. Depan tu ada singa. Singa ada depan, dia baca. Pada ketika kabilah-kabilah daripada Baghdad, mereka nak pergi ke Mekah buat haji. Mereka nak lalu, mereka tak boleh lalu. Buka sejarah kisah Ibrahim Adham. Bukan Anwar Ibrahim, Ibrahim Adham. Tak faham? Ibrahim Adham seorang wali Allah. Tuan-tuan, dia zikir dan dia tak pernah tinggal. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhanallahil hannanil mannan, subhana man yadhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Ni wirid Ibrahim Adham. Kita wirid kita lain dah. Punya Facebook je lah.
Ini kat masjid ada, balik rumah. Tengok YouTube, tengok cerita James Bond. Sini rokok, dia rokok. Mata tak nampak, tengok. Tak salah. Tapi kalau ada benda tu haram, salah. Ini yang Ibrahim Adham, di kabilah-kabilah ni nak pergi, diorang nampak ada seorang lelaki tua duduk tepi bukit tengah zikir. Subhanallahi al-Dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahi al-Hannan al-Mannan, subhanallahi yadhhabu bil-laili wa subhanallahi al-musabbahu bi kulli makan, subhanallahi yadhhabu bil-laili wa ya'ti bin-nahar, subhanallahi al-Hannan al-Mannan. Kabilah tu datang, seorang wakil datang. Wahai lelaki tua, kami nak pergi ke Makkah nak menunaikan haji. Ada singa di depan, macam mana? Engkau ni baru singa di depan, kau dah takut dah. Singa tu yang jadi, Allah yang jadi kan? Macam mana tauhid kau? Marah Ibn Adham. Jom, ikut belakang aku. Dia baca doa. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanamu wa kafina bikanafika alladhi la yuramu warhamna bikudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una. Wahai singa, kami ingin pergi ke Makkah untuk menunaikan haji. Tolong ke tepi. Kami nak pergi. Ke tepi singa, escort tu. Tuan-tuan pergi kat zoo. Baca depan singa. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam waqfina bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajina. Wahai singa, nak duduk dengan kau boleh? Mampu ya. Sebab kita bukan wali Allah. Kita tauhid tak kuat. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Bila kita ada duit, kita senang hati. Bila kita tak ada duit, kita susah hati. Orang tauhid yang kuat, ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Dia sakit, ada Allah. Dia sihat, ada Allah. Ini orang kuat tauhid. Nak dapat ni bukan senang. Kena banyak mujahadah. Kena banyak zikrullah. Afdal zikri. Afdal zikir. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. Faham? Nafi isbat. Selain Allah tidak boleh memberi mudarat. Allah sahaja yang boleh memberi mudarat. Memberi bekas. Allah sahaja yang boleh menyusahkan aku. Ini tak ada. Masuk utaknya, kencing. Tumpang kencing. Cucu nak kencing. Dah mengaku cucu syaitan. Tadi belajar dalam kitab fiqh, ulama tak bagi kencing bawah pokok tak bagi. Ulama tak bagi kencing atas tanah kerah. Ulama tak bagi. Bila kencing tanah kerah, dan kecil kat tubuh. Ulama tak bagi kencing tanah yang berlubang. Sebab dalam tu ada binatang. Lalu hujan air sejuk, dia berkopi jantan. Marah kawan. Apa ni hujan kopi jantan? Ni ulama tak bagi. Laluan angin ulama tak bagi. Kencing berdiri, Nabi tak bagi. Kecuali bila tak tos, baru dia benar kencing berdiri. Akhir zaman banyak orang kencing berdiri. Tengok dia pejabat. Besar. Makan buat apa? Aku makan tak besar-besar. Ni haram. Asal hukum harus kencing berdiri bila tak tos. Tapi dalam jamban, dalam bilik air, sorang-sorang. Bila kencing di halayak ramai, dia mangkuk-mangkuk RNR ke dia pejabat, ni jatuh haram. Sebab orang ni dah tak ada iman. Ngajar. Sebab itu uduk telanjang, hukumnya makruh. Bila sorang-sorang, uduk telanjang depan masjid, haram. Tak boleh. Tiba-tiba, dia tidur, ngaji tidur. Uduk telanjang, makruh. Besok datang kuliah subuh, uduk telanjang kat kuliah, telanjang. Kenapa? Ustaz cakap makruh. Mampus aku yang kena. Belajar jangan tidur. Lagi 6 minit nak berhenti 6 minit. Tuan-tuan jangan risau. Aku nak berhenti, aku nak balik Rumah aku jauh, perjalanan 5 jam. Besok aku nak ceramah di Pening Di Pening, Masjid Al-Majaya. Orang macam ni Orang veteran-veteran. Semua duduk kat dinding sandar ini. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa akhir zaman banyak orang belajar sandar kat dinding? Itu semua tanda-tanda kematian. Sebab dalam kitab tasawuf sebut,
Apabila kita punya sendi-sendi sudah disakitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya malaikat maut dah datang ziarah kita. Lepas tu aku kalau mengajar, orang sandar kat dinding, aku tak marah. Kalau orang nak bawa tilam, aku tak marah. Aku dah buat kerja agama, ceramah ni dah 8 tahun, nak masuk 9 tahun. Macam-macam aku jumpa orang. Tak ada nak marah. Buat kerja agama, tak ada nak marah. Faham? Ada setengah ustaz, kadang dia ceramah, anak murid tak ada, dia merajuk. Kadang bila orang masjid, orang suruh, ustaz bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, ustaz ni merajuk. Janganlah merajuk, faham? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja agama tak pernah merajuk, tak pernah merajuk. Tak pernah merajuk, tuan-tuan. Tak pernah merajuk. Tuan-tuan tengok sejarah, buka kitab sirah. Nabi ni kalau marah, bukan pipi dia merah, salah. Dia kalau marah akan timbul satu urat ni. Tapi yang selalu nampak siapa? Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Di antara sahabat yang paling rapat sangat. Baiklah. Lagi 4 minit. Tak ada. Aku nak balik ni. Malam ni anak murid aku nak belanja makan sedap. Nampak? Ustaz air zaman ni. Makan sedap. Tidur sedap. Dulu tok guru aku, dia kalau pergi ceramah, dia tak tidur hotel pun. Tok guru, kenapa kalau pergi ceramah tak tidur hotel ni? Saya tidur masjid je. Tidur masjid pula bukan masjid-masjid yang mewah-mewah macam ni. Dia tidur masjid yang masjid ada kubur ni. Kan? Masjid-masjid lama ni. Kenapa tak tidur hotel? Dia kata apa? Aku tak mau tidur di hotel. Sebab ini termasuk benda-benda subhat. Katil tu entah-entah ada orang pernah berzina. Dia aku tak mau tidur. Ni orang tasawuf. Kalau hukum fiqah dia lain. Tuan-tuan, tok guru tu lain. Aku ada seorang tok guru. Kat rumah dia, tuan-tuan, TV tak ada. Motor tak ada. Kereta tak ada. Ada basikal dia. Orang nak panggil dia ceramah, orang kena ambil dia. Lepas ceramah, orang hantar dia. Tuan-tuan, ni orang memang ni orang jaga sungguh lah. Makan subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa balik rumah makan dengan bini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bini tengok. Gila bapak ni. Mana dia dapat ni? Tak pernah nampak orang nak baca makan bismillah. Makan bismillah. Makan bismillah. Apa penyakit bapak ni? Memang tuan-tuan, bila kita buat perkara luar biasa, kita akan dapat benda yang luar biasa. Sebab ini berlaku pada zaman Aulia. Seorang wanita yang solehah. Lepas ni aku berhenti. Wanita solehah ni, dia taat dengan suaminya, dia taat dengan Allah, dia taat dengan gurunya. Guru dia pesan dah, engkau kalau buat sesuatu perkara, jangan lupa sebut nama Allah. Tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, balik rumah, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Nak masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Letak atas dapur, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bilik suami, duduk bilik suami, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok suami, Bismillahirrahmanirrahim. Paling, Bismillahirrahmanirrahim. Suami jadi macam tak betul ya. Apa ni? Sikit Bismillah. Sikit Bismillah. Sikit Bismillah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Duduk dengan kawan-kawan kedai kopi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Ya. Bila benda ni, benda luar biasa, bila kita buat, orang akan menjadi pelik. Itu yang laki dia jadi marah, tuan-tuan. Dia masuk hutan, dia pergi ambil sarang tebuan, sarang lebah, masuk dalam guni, dia letak bawah dapur. Dia cakap dengan bini dia apa? Ayam, nanti lepas zuhur,
Abang nak makan buah nangka. Ada kat bawah dapur. Bini wanita solehah, tuan-tuan. Uluk malam-malam zikir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Zikir. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Abang! Laki kat bilik. Padang. Bismillah, bismillah, bismillah. Mampus tengok. Tapi tak sampai hati. Bini pula lah. Bini aku. Dia pergi dapur. Bukan bini yang pingsan. Suami yang pingsan. Bini ambil air. Sapu muka. Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Abang. Kenapa abang pingsan? Macam mana abang tak pengsan? Dalam guni ni bukan buah nangka. Dalam guni ni abang taruh sarang lebah. Alah kenapa? Sekarang ni macam mana boleh jadi permata ni? Jadi permata tu betul-betul balik buat lah. Mana tahu jadi permata tu kan? Kalau tak jadi permata nasib lah. Ini kelebihan orang yang yakin. Tu orang dulu yakin. Baca bismillah boleh jalan atas air. Tak lupa Tok Kenali. Tok Kenali tengah gunting rambut di Kelantan. Gunting rambut. Orang botak kepala di sebelah. Buka sejarah Tok Kenali. Dapat habaran di Mekah terbakar. Dia kata dengan tuan gunting apa? Tunggu sekejap. Aku nak keluar kejap. Jadi aku datang balik. Pergi Tok Kenali. Pergi Mekah. Dia tolong kebakaran. Padamkan kebakaran. Orang buat haji kata apa? Ada seorang manusia daripada Malaya, daripada Malaysia memadamkan kebakaran dengan rambut sebelah tak ada botak. Baru dia orang tahu rupanya Tok Kenali tolong memadamkan kebakaran. Kita orang terbakar. Ambil video je. Terbakar. Orang nak mati lah. Dah ambil video ni. Ini penyakit akhir zaman. Orang accident tersepit tu. Ambil video ni. Ini satu kemalangan di jalan raya. Tengah tersepit ni. Masya Allah. Orang dah tersepit tuan-tuan. Tolonglah mana yang boleh. Ini penyakit akhir zaman. Dah aku cukup kami sini. Dah 9-2 minit. Sebelum aku tutup tuan-tuan. Nak bagi tahu, ya, kalau tuan-tuan nak ikut kuliah aku setiap bulan, aku ada mengajar di Masjid Pelindung, kitab bab solat setiap Sabtu minggu ke-3. Lepas maghrib, tuan-tuan lapang boleh datang. Tak lapang, tak payah. Itu ya. Yang kedua, siapa pernah ambil minyak kasuri kijang ni, dulu pernah ambil aku datang kuliah subuh, kalau dah habis boleh ambil lagi. Apa kelebihan kasuri kijang? Tuan-tuan dah ambil kasuri kijang ni, jangan tak tahu guna. Nanti balik rumah, ambil air 1 cawan. Ambil garam setengah cubit. Masuk dalam ni. Ambil kasuri kijang 2 titik. Masuk. Baca istighfar 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah 11 kali. Baca selawat syifa. Tak dapat selawat syifa, selawat biasa boleh. Baca 11 kali. Kalau selawat syifa, baca 3 kali. Kacau. 2 titik je. Boleh buat minum. Untuk apa? Untuk kekuatan roh. Roh kuat dengan agama untuk menghindar penyakit-penyakit beracun dalam tubuh. Ini kelebihan kasuri kijang. Ya? Kalau untuk dalam rumah, spray dalam rumah untuk menghindar daripada gangguan jin. Ya, jin-jin kafir, syaitan-syaitan. 7 titik spray rumah. Dah banyak orang beramal. Alhamdulillah. Ada orang tu rumah, orang tak mau sewa, spray. Alhamdulillah kelebihan kasuri kijang. Kita minta dengan Allah. Ini ada dalam hadis Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Kasuri kijang ni bukan minyak calang-calang. Tuan-tuan, bukan calang-calang minyak. Laku bohong, tuan-tuan ambil, cium. Siapa cium, jiwa dia tenang. Asli minyak tu. Siapa cium, jiwa dia gelisah. Asli tu tanda dalam tubuh banyak jin. Jadi tuan-tuan boleh ambil seorang satu kat luar. Tapi dah ambil, bayar. Jangan ambil belah, tuan-tuan. Aku duk cari dana untuk sekolah. Sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon je kat aku. Ada 6 orang tapi umur 72. Ya, ada 6 orang. Ada seorang umur 42. Tapi dia umur 42 tapi gigi sini ada, sini tak ada. Dia kuat sangat isap rokok daun. Baru ni jumpa aku. Ustaz,
nak kahwin dengan ustaz boleh? Aku cakap tak nak lah kau. Ya, aku carikan kau nak. Tak nak dengan ustaz juga. Mampu ya kata. Tak nak aku. Faham? Ada 6 orang. Orang gila, lelaki dan perempuan. Ada anak yatim. Ada anak luar nikah daripada baby. Dah umur 12 tahun. Tuan-tuan. Ada mu'allaf. Semua ada. Tuan-tuan kalau ada menghala ke Tanjung Malim ke Kuala Kebu, singgah kepada aku. Singgah. Ya. Tuan-tuan, singgah. Tuan-tuan, masjid kami ni dia tak ada pagar, tak ada pintu. Dia memang cantik lah, wakaf orang ramai. Tapi kami tak pakai kapet, mozaik. Setiap hari Jumaat atau kadang 2 minggu sekali kami basuh masjid, basuh. Tembak pakai air, basuh. Sekolah masjid kami ni dia tak ada pintu. Tapi kalau malam-malam pukul 3 pagi, kalau tuan-tuan iktikaf dalam tu, nanti ada babi lalu, sekali lalu 20 ekor. Allah, lari. Dia tak masuk masjid. Nampak kami babi hutan banyak tapi tak masuk masjid. Sebab apa? Masjid tu masjid wakaf orang ramai. Malam-malam orang zikir. Orang beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Orang istighfar. Ada duduk kelompok ni, lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu. Yang berlengkur pun ada juga. Ada juga. Ada juga. Tapi ingatlah, kalau tuan-tuan rasa nak ziarah sekolah kami, pergi lah. Tak ada masalah tuan-tuan. Semua wakaf orang ramai. Rumah pun semua wakaf. 90% semua wakaf orang. Elektrik ada orang wakaf. Air ada orang wakaf. Semua. Masjid, surau, orang wakaf. Pejabat, orang wakaf. Kereta pun separuhnya orang ada orang wakaf. Kalau tuan-tuan nak singgah, singgah. Buat kamar dah pernah pergi. Fedah pernah pergi ni. Budak-budak muda ni pun dah pernah pergi. Diorang pergi sana. Diorang pernah jumpa orang gila. Aku dah cakap dengan dia. Nanti kalau kau gila pun, aku jaga kau. Tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai sini, aku dapat tabung tuan-tuan. Ada tabung madrasah Darul Atiq. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, infaklah. Bukan untuk aku, untuk sekolah. Untuk anak-anak yatim, untuk dia beli kitab, untuk bayar bil air, bil api, untuk sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami, kau makbulkanlah. Segala masalah kami, kau selesaikanlah. Segala urusan kami, kau permudahkanlah, Ya Allah. Dan matikanlah kami di dalam husnul khatimah, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.